Baik, terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Projek rumah komuniti yang dibina di daerah Tawau tahun lalu akan diteruskan tahun ini dengan menyasarkan golongan daripada keluarga miskin dan kurang upaya. Projek itu bukan sahaja memberi manfaat kepada penduduk terpilih, malah memberi impak positif kepada politeknik dan kolej komuniti. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap Kencing berkata ini kerana ia memberi peluang kepada pelajar dari institusi berkenaan mengaplikasikan teori yang dipelajari untuk membina rumah penduduk selain tanggungjawab sosial korporat institusi terlibat. Apabila mereka belajar di politeknik atau college community, biasanya apa mereka buat adalah untuk mengadakan practical lessons. So mereka pasang, selepas itu mereka cabut balik. Tetapi ini kita boleh melihat dalam secara realiti adik pelajar menggunakan ilmu mereka yang diperolehi dalam kuliah untuk buat satu rumah. Datuk Mary ditemui pemberita ketika meninjau pembinaan rumah komuniti di Kampung Tinagat Tawau. Seramai 75 pelajar serta pensyarah kejuruteraan sivil dan bina bangunan dari Politeknik Kota Kinabalu dan Sandakan serta kolej komuniti menyahut cabaran membina 5 buah rumah yang dijangka siap pada pertengahan Mei depan. Ini adalah salah satu ilmu, ilmu yang dia takkan dapat di luar. Jadi sinilah mereka kita panggil pelajar-pelajar daripada Politeknik dan juga kolej komuniti untuk timba ilmu di sini. Jadi ini kita panggil program CSR, jadi program sukarela. Jadi mereka memang willing untuk datang untuk bantu sama-sama menyiapkan rumah komuniti untuk masyarakat setempat. Sementara itu, penerima rumah berkenaan Hasnah Haji Junaidi menzahirkan rasa gembira dan syukur kerana terpilih untuk menerima projek rumah komuniti berkenaan. Kemudahan ini saya terima baik. Itulah berulang kali terima kasih kepada kerajaan. Setiap rumah melibatkan kos berjumlah RM20,000 dengan keluasan 600 kaki persegi serta dilengkapi 3 bilik tidur, ruang tamu dan dapur. Satu pusat pembelajaran dicadang diwujudkan di sekolah-sekolah bagi memberi peluang kepada pelajar yang lemah dalam pelajaran dan kurang berkemampuan untuk melengkaji pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat tuisyen percuma. Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Markus Mujigoh berkata pusat pembelajaran itu penting kerana dapat meringankan beban ibu bapa yang tidak mampu menghantar anak mereka ke pusat tuisyen sekaligus menjaga kebajikan pelajar yang lemah dan kurang berkemampuan. Untuk mewujudkan satu tempat, mungkin satu bilik untuk menjaga mereka untuk membuat homework dan memberi bimbingan yang tertentu. Beliau ditemui media selepas melancarkan program bersama komuniti Guru Aktif 1 Malaysia di Putatan. Katanya tenaga pengajar dan pemantauan pusat pembelajaran berkenaan boleh dilakukan secara sukarela oleh guru-guru dan kaki tangan di sekolah berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Markus menyifatkan tindakan Parti Cinta Sabah PCS keluar daripada Gabungan Perikatan Sabah USA menggambarkan keadaan sebenar gabungan pembangkang di negeri ini yang semakin kucar-kacir dan tidak boleh duduk bersama. Katanya rakyat boleh menilai sendiri keadaan sebenar gabungan berkenaan yang tidak mampu sepakat apatah lagi untuk memerintah. Baru-baru ini Presiden Parti Cinta Sabah Datuk Seri Panglima Wilfred mengumumkan keluar daripada pakatan itu. Kejayaan pelaksanaan Festival Antarabangsa Gasing dan Tamu Besar Sepitang Gata edisi ke-7 yang berakhir hari ini akan terus diperhebat agar mendapat penyertaan daripada pelbagai negara. Tahun ini Gata disertai Republik Indonesia selain negara Brunei Darussalam dan Singapura. Menurut ahli Parlimen Sepitang, Datuk Sepawi Haji Ahmad, selain keunikan tamu besar, permainan gasing merupakan simbolik penyatuan masyarakat pelbagai kaum di Sepitang sekaligus mempromosikan daerah berkenaan. Dalam usaha kita untuk mengangkat martabat warisan kita melalui festival ini, kita akan berusaha pada masa yang akan datang untuk menarik rakan di peringkat ASEAN. Beliau ditemui pemberita RTM selepas acara pertandingan Mr. Wonderful di Gapta Square Sepitang.
Juara Mr. Wonderful bagi kategori ketinggian 170 cm ke atas dimenangi Azizi Anwar dari Brunei Darussalam. Kedua dan ketiga masing-masing disandang Awangku Zul juga dari Brunei Darussalam dan Azli dari Keningau. Bagi kategori di bawah 170 cm, Johan disandang Muhammad Izwan Basirin dari Kota Kinabalu, naib Johan Faizal Haji Muhammad dari Brunei Darussalam dan Jesli Justin dari Kota Kinabalu di tempat ketiga. Johan tarik tali dimenangi pasukan Harimau Biru, kedua dan ketiga dimenangi pasukan Surun Sunirambi dan Kudat Power. Kemeriahan program Litua 5 yang sedang berlangsung di Pusat Perdagangan Sabah Likas, Kota Kinabalu mendapat sambutan lebih 3,000 pengunjung. Pengunjung yang ditemui teruja dan menyambut baik program ini serta berharap ianya akan diadakan setiap tahun. Memang best lah sebab di dalam Sabah Trade tu ada banyak booth yang menjual tudung, baju-baju semua. Best lah sebab lagipun Hari Raya pun dekat sudah kan. Selain dapat membuka peluang untuk orang-orang Sabah beli barang, dia juga dapat bagi peluang yang macam brand Sabah tu dia dapat dikenali lah di masyarakat. Saya tengok pengunjung-pengunjung pun begitu ramai datang. Di dalam sana saya nampak ada jualan baju, kereta dan banyak lagi jualan-jualan yang saya fikir patut diteruskan. Antara ribuan yang hadir, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim dan Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Malinazia Haji Datuk Julaspi. Selain jualan daripada 150 vendor tempatan dan semenanjung, pengunjung yang hadir turut dihiburkan dengan mini konsert yang menampilkan artis-artis tanah air dan persembahan tarian kebudayaan. Program yang berlangsung selama 4 hari ini akan berakhir esok. Dengan itu, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan.